Bismillah, masya-Allah, Allahu akbar. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, sedikit preview tentang Isra' Syahadah. Jadi pada seperti yang telah kita war-warkan, iaitu pada hari Ahad ni, pada iaitu 26 hari bulan 7 2020, bertempat di Kelab Tasik Putrajaya daripada jam 8 sampai 2 petang, insya-Allah. So, kita akan mengadakan kita sebut selalu roadshow lah, iaitu jelajah syahadah peringkat Putrajaya. Kita dah buat 3 tempat di Kuala Kangsar yang pertama, kemudian di Pandan Indah, dan kali ini yang ketiga di Putrajaya. Dan insya-Allah lepas ni kita akan pergi kepada satu tempat, satu negeri ke satu negeri. Baik, seperti yang kita selalu sebut, program ni program dakwah. Jadi bagi anda yang ada ke lapangan, yang mungkin boleh mengorbankan masa, cuma di musim ini harus ingatlah kena ada persediaan SOP, face mask, kalau ada hand sanitizer ke apa, kena bawa lah itu. Dan kena, walaupun kita buat program ni tak ramai, tapi semua precaution, langkah-langkah keselamatan harus kita ambil. Dan bagi yang ada ke lapangan, dijemput di tempat yang baru ni, iaitu di Kelab Tasik Putrajaya, untuk program syahadah. Baik, secara ringkasnya, ini salah intipati apa yang kita akan buat nanti di tempat-tempat yang lain. Mungkin ada perbezaan mengikut tempat-tempat yang kita akan buat nanti. Jadi antara contents ialah tentang pada pagi itu, biasa kita akan mulakan pagi daripada 8 lebih 8 daftar tu, 8.30, 8.45. Kita akan mulakan dengan membaca zikir ataupun ahzab bagi Tarekat Ahmadiyah Idrisiyah. Ini sebagai satu amalan, kita akan mulakan, sebab manusia ni kena berzikir. Jadi kalau hidup kita tak ada berzikir, kita nak bercakap je, nak main FB sahaja hari-hari, tengok benda tak faedah dalam handphone tu, kan dapat pahala pun, banyak dosa je tengok dalam handphone tu. Kan lebih baik kita berzikir. Sebab itulah ni manusia dah kurang berzikir sebab duk melayan handphone tu. So bila Tuhan Dajjal tu dah ada depan kita tu, kita dah susah nak lepas dah. So jadi program yang kita buat ni sebenarnya nak ajak balik manusia kepada Allah dan Rasul. Terutama dari segi amalan tarekat, jangan terkejutlah, jangan tuduh asal tarekat tu sesat. Kita mengaji dulu, kena faham dulu. Jadi di amalan tarekat tu dia ada zikir-zikir yang khususiah, yang pagi petang. Memang kita sebenarnya disuruh berzikir kepada Allah, suruh ingat kepada Allah. Jadi kalau kita nak baca zikir-zikir yang kita mereka-reka sendiri, susah. Kita nak baca apa, ikut dan je. Pagi ni baca ni, petang baca macam ni. Dia tak boleh. Dia bab amalan zikir ni, ulama'-ulama' dah susun dah. Kita bukan ulama'. So ulama' dah susun. Contohnya zikir-zikir tariqat dia ada ahzab dia, aurat dia, hizib dia. Jadi untuk apa tu? Untuk memberi kita masa duduk dengan Allah. Supaya kita ingat kepada Allah. Waktu-waktu yang kita kena ingat kepada Allah. Sebab ingat kepada Allah ni bukan kira siang, bukan kira malam saja ataupun waktu solat. Waktu lain juga kita harus ingat kepada Allah. Jadi salah satu daripada amalan yang kita nak ajar, nak didik macam mana kita nak beramal dengan zikir-zikir yang khususiah, yang ada sanad, yang berhubung sampai kepada Nabi SAW, supaya dapat barakah,
di dunia dan juga di akhirat. Kita tak nak kita zikir tu dekat dunia, tak ataupun dapat akhirat saja, dunia tak dapat. So zikir ni pun penting. Kena ikut keadaan, ada kefiat dia. Bukan main hentam je. Dengar orang disuruh, ustaz ni suruh, ustaz YouTube tu suruh, kita pun pulun. Dia tak boleh, dia ada zikir-zikir yang khususiah. So lazimnya kita sebut di dalam itu, dalam tariqat yang masyhur, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Pada setiap kerlipan mata. Fi kulli lamhatin. Setiap kelipan mata dan nafas sebanyak bilangan ilmu Allah. Berartinya setiap kelipan mata kita, setiap nafas kita yang keluar masuk, sentiasa ingat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita tak ada satu zikir yang khususiah, macam mana kita ingat kepada Tuhan? Tambahlah ni pula. Banyak kajian-kajian dibuat tentang penggunaan handphone. Ada disebut sampai seseorang itu sehari sampai 100 kali. Sampai 100 kali dia akan buka handphone dia. Kejap-kejap buka, kejap-kejap buka, kejap-kejap buka. Dan ada orang duk kira dah. Sampai 100 kali tu banyak tu. Kalau 100 kali itu kita zikir tu macam mana? Dapat agak-agak pahala banyak mana? Atau ini kadang-kadang benda ni kita kena bagi kesedaran. Mungkin kita terlupa. Mungkin tak pernah. Mungkin hidup kita ni tak pernah kita dibesarkan di dalam kehidupan media sosial. Dan kita merasa itulah dia kehidupan kita. It's our life. Sedangkan benda ni, zikir ni dulu sampai kiamat ni duduk zikir lah. Orang berzikir sentiasa. Dan kita termasuk dalam kumpulan ahli zikri. Kita termasuk dalam kumpulan itu. Zikir pun kita tak tahu kita nak zikir apa. Itu pun subhanallah, subhanallah yang kita tahu lepas solat. Itu yang kita tahu. Yang lain kita tak tahu. Kita ingat hidup kita dah cukup dah. Cukuplah lepas solat tu zikir-zikir yang kita baca tu. Sebenarnya tidak. Sebab zikir tu dia ada kaedah dia. Sebab tu program ni penting. Tujuannya kita nak ajar macam mana. Bukan sekadar kita ajak baca. Malah kita ijazah sekali. Sebab amalan-amalan tarikat apa semua kena ambil ijazah. So, bila ijazah tu sempurna bacaan dia tu. Ada barakah dia. Keberkatan tu kita hendak. Baik. Jadi yang keduanya. Yang tajuk kita yang utama tu adalah membicarakan persoalan keagungan dua kalimah syahadah. Tentang kalimat syahadah. Ini yang tajuk utama. Bagaimana nak mengucap dua kalimat syahadah. Apa konten syahadah tu. Sekali dua kali tak habis. Sebenarnya yang kita buat roadshow ni. Kita nak bagi peluang pada kawan-kawan kita lah. Yang duduk jauh. Yang duduk di mana-mana saja. Mereka ni dapat peluang. Untuk bersama-sama dengan kita. Dapat peluang untuk belajar tentang dua kalimat syahadah. Memanglah tak cukup. Satu slot kuliah tu. 1.5 jam, 2 jam. Memang tak cukup. Tapi kalau kita selalu ikut. Kita sulam lagi dengan program kuliah dalam online. Sesekali kita duduk berhadapan. Kita talaki. Kita terima sambil syahadah pula. Ini syahadah. Tadi cerita tentang tarikat. Tentang tarikat. Kita terima ijazah tarikat. Jadi satu susunan zikir di dalam tarikat tu. Apa yang kita nak baca? Pagi dalam 20 minit kita layan dulu dengan zikir-zikir tarikat ni. Kemudian petang pula karang, malam karang, lepas semayang pula karang. Macam mana pengisian antara maghrib dengan isyak? Apa kita nak buat antara maghrib dengan isyak? Apa kita nak isikan? Waktu tu dengan solat. Solat-solat. Dengan istighfarnya. Dan pelbagai lagi. Dan semua perkara ni kena belajar. Bukan ada orang nak ngajar kita. Dalam Google tu memanglah banyak lah internet tu. Tapi dia orang bukan mengajar kita. Kita kena cari sendiri. Bila kita cari, syaitan duk bimbing kita. Dah tak ada Tok Guru? Syaitan duk tunjuk. Baca ni. Baca ni. Dah lah jumpa yang lain. Saya nak cari zikir. Klik-klik dalam tu jumpa pula ada projek pula. Ada pula orang buat bisnes pula. Dah pergi ke bisnes tu pula. Dah lupa dah nak cari yang zikir ni. Sebab dalam internet ni masalah ni pula. Itulah kita buat satu tajuk dalam tu. Macam mana sihir dalam media sosial. Lepas pada syahadah tu. Kita ada lagi satu tajuk.
Media, sihir dalam media sosial ni, kalau siapa yang pernah mengaji kitab Talbis Iblis. Talbis Iblis ni dia cerita macam mana Iblis menipu manusia ni. Itu dipanggil belitan Iblis. Kitab ni kena mengaji, baru kita tahu macam mana Iblis ni tipu kita. Tambah learning, dalam media sosial ni, Iblis duduk tunggu di tiap-tiap ujung jari kita tu. Kita tekan je dalam handphone kita, dia duduk kat situ tunggu. Dia tolong ngadun kita. Dia tolong ngarahkan nak type benda apa pula kadang-kadang. Dia kontrol jiwa kepala, jiwa kita, akal kita, dia kawal. Sehingga kita ni terikut. Last kali, kita buka aja, kita nak berhibur. Orang yang pegang handphone, tengok FB ni, bukan dia berzikir pun, bohong je. Dia berhibur sebenarnya. Dia dengar lagu-lagu. Kononnya nak dengar kuliah. Kuliah dengar lah 10 minit. Lepas tu dia boring, dengar. Yang tak boring, dengar lagu. Tengok filem-filem dalam media sosial ni. Hiburkan hati. Enjoy, seronok. Habis masa gitu je. Hari ni tengok, esok tengok, lusa tengok. Lah nak keluar tak boleh dah. Duk melekat depan handphone tu, duk tunggu, duk tengok benda maksiat dalam tu. Jadi, memang Iblis nak macam tu. Dia nak manusia ni sesat sama dengan dia supaya masuk neraka dengan dia sekali. Tu ni media sosial. Kalau tak reti nak guna. Pasal kita tak pandai guna. Kita duk ingat kita okey. Kita ingat kita okey. Wah kita tak okey. Kita bukan reti pun. Kita bukan faham pun macam mana Iblis manipulate. Dia manipulate dalam sistem tu. Handphone ni, alat nak masuk ke dalam alam. Alam duk tunggu tu. Alam yang dalam alam misal dia panggil. Lepas pada alam syahadah kita ni, ada lagi alam. Ada lagi 6 lagi alam di atas sana. Sampai ke alam misal, alam jin tu. Alam jin tu ada 14 alam. Naik lagi alam roh, alam barzah. Naik sampai alam jabarut, malakut. Sampai ke alam lahut tu. Tu kita kena lalu alam tu. Dan alam pertama yang jin setan akan bawa kita adalah alam jin ni. Alam dia tu. Dipanggil alam misal ataupun alam tamsil. Ataupun alam fata morgana. Kat situlah orang tak biasa masuk, dia tak ada guru, memang confirm sesat. 200% akan sesat kat situ. Kita bukan tahu alam ni, bukan kecil. Kita dah rasa kita pandai. Oh, boleh make FB dah pandai dah. Boleh type dan tu dah pandai dah. Bersosial media. Nama bersosial. Boleh cakap dengan semua orang. Kalau perempuan pula dengan bukan mahram boleh bercakap dengan orang itu. Habis semua manusia dia bercakap. Itu jahat tak jahat media sosial ni. Bini orang, laki orang, semua dia boleh sembang. Walau kalau ikut dulu tak payah pun dalam rumah. Tapi sebab terbukanya pintu maksiat kat situ. Ini kejahatan di dalam media sosial. Jadi, benda ni kena diberitahu. Jadi tujuan kita buat program ni, sebenarnya, kita tak minta duit pun. Kita tak minta duit pun orang datang pun. Tempat kita berapa eksklusif kali ni. Dekat di Putrajaya, Taman Tasik tu. Kelak tu, kalau ada duit pun tak boleh buat. Tapi kita nak jemput siapa yang berhajat. Dah berhajat. Kita nak cerita. Bahayanya tentang media sosial zaman sekarang ni. Fitnah. Sebab kalau tanya orang yang bahagian security, dalam bahagian ni, tanyalah. Dia orang pun tahu. Nampak benda ni. Tapi nak cakap tak boleh. Yang duduk dalam tu. Yang saya duduk cakap ni sebenarnya benda ni kita nampak. Sebab handphone ni alat. Alat nak masuk dalam alam. Alam tu kena ada alat. Macam black hole tu. Yang orang putih dia buat filem tu. Masuk dalam tu lepas alam lain. Sama juga benda ni. Jadi kita nak cerita. Alam tu alam kesesatan. Sebab lepas pada kita tu. Alam syahadah ni masuk dalam alam jin. Alam jin tu sesat belaka dalam tu. Sebab 7 alam tu bukan kecil, nisbah dia tu. Rasulullah masuk dengan Jibril, apa dibuat oleh Afrik dalam tu. Bawa yang cambuk api nak pukul Nabi tu. Sampai Jibril ajar doa kepada Nabi. Jibril mengajar doa kepada Nabi. Kita siapa nak ajar kita doa? Ada tak orang ajar kita masuk dalam FB? Orang ajar doa kita. Siapa nak ajar kita? Ni masalah dia. Jadi sebab tu dia kena ada guru nak bawa masuk. Jalanan kita tak nak lalu. Kita pergi Mekah pun ada mutawif. Kita pergi London pun ada tourist guide. Masuk dalam alam tu tak ada tourist guide. Mau tak sesat larat boleh. Ni persoalan dia. Okay. So, itulah perkara yang saya rasa yang kita kena ambil fikir lah. Kan kita nak marah pun, tak marah. Kita risau. Sebab sesat tu duduk kat depannya. Ujung jari je sesat tu duduk. Alam tu duduk ujung jari kita. Kita klik je handphone. Tap, buka media sosial. Masuk dalam FB, kita masuk dalam alam. Satu alam. Alam tu dia jadi khayal. Dia asyik, dia seronok. Kalau dulu, malam-malam ni macam ni. Lepas main isyak makan pun semua buka TV. Dah tengok TV sekejap lah ada TV. Tapi semenjak ada FB ni, TV tak tengok dah.
tu asyik dengan layan tu, alam tu. Alam khayal dia panggil. Tu alam khayal. Dalam alam tu ada apa? Pahala apa? Tak ada dosa duduk. Duk tengok macam-macam dalam tu. Duk ambil tahu hal-hal orang pula. Orang hai tu, hai ni. Kita duk sibuk dengan hai orang. Tak payahlah sibuk hai orang. Hai kita pun tak selesai. Duk ambil tahu pula benda-benda berlaku sekitar kita. Siapa suruh? Tuhan tak suruh pun kita duk sibuk hai orang. Tuhan suruh sibuk hai kita ni. Kau nak mati, nak pergi ke alam kekal abadan abada. Tu apa kau nak bawa? Dia dah sibuk hai orang juga. Buat apa kau dapat faedah pun? Tak ada pahala pun ambil tahu hai orang. Tu persoalan dia. So, jadi benda ni kena faham. Dia kena tahu benda ni. Jadi sebab tu kita buat program ni sebenarnya. Kita pertama tak minta duit. Kita tak minta duit. Bukan kata kita tak ada duit. Bukan kita banyak duit, tak. Kita nak bagi kesedaran. Kenapa benda ni perlu? Kenapa perlukan zikir yang khususiah? Zikir yang ada sanad yang sampai kepada Rasulullah. Kenapa kena syahadah? Apa kepentingan syahadah? Orang yang dah syahadah ni, dia macam pokok lah yang subur. Yang boleh akar dia mencengkam bumi. Batang dia naik ke langit. Menghasilkan bunga-bungaan. Menghasilkan putik, menghasilkan buah. Gugur ke bumi sehingga orang lain boleh makan buah itu. Maknanya dia hidup atas muka bumi ni, dia bermanfaat untuk orang lain. Ni hidup atas dunia manfaat pun tak ada, menjahanamkan, menyusahkan orang, merosakkan orang lain. Bukan dia manfaat, sedangkan kita ni kena manfaat untuk orang lain. Itulah umpama syahadah. Sebab tu syahadah ni penting. Sebab tu bermulanya Islam itu dengan syahadah. Bukan terus solat je. Orang Melayu hari ni kebanyakannya solat je dulu. Syahadah tertanya pun tak kerti. Jawab tentang syahadah. Dengan syahadah ni orang masuk Islam je. Dia duk tengok orang masuk Islam tu syahadah. Lepas tu tengok ke orang mati. Berapa ramai orang mati tak boleh mengucap syahadah? Duk berasa boleh. Boleh lah tengah ada roh dalam badan ni, boleh lah. Bila roh nak keluar sekali, macam mana nak mengucap? Sekarang ni roh dalam badan, boleh mengucap. Tapi masa tu roh dah nak keluar dah. Dah tinggal dah kaki, tinggal perut, tinggal dekat tekak. Boleh kan mengucap masa tu? Dah sejuk habis dah kaki tangan. Benda ni heavy, it's too heavy. Tu. Okey. Jadi ni yang benda yang kita nak bawa dalam program. Jadi program ni sebenarnya nak educate, kita nak didik, nak peringat, kita nak remind. Supaya jangan kita tersilap masuk. Gelanggang-gelanggang yang Allah sediakan ni, ada yang elok, ada yang jahat. Allah nak uji kita. Kita boleh tak? Selamat tak? Sebab kita janji dengan Tuhan, kita nak. Bila Allah kata, ala subirabikum, qalu bala syahidana. Bukankah aku Tuhan kamu? Kita jawab ya. Kita menyaksikan. Kita bersaksi Allah Tuhan kita. Tuhan kata tak apa. Oleh kerana kamu telah mengaku aku Tuhan kamu, aku uji kamu. Ini yang kita takut ni. Bila kita dihantar ke dunia ni untuk diuji oleh Tuhan, apakah kita selamat? Dan kita akan sesat di dunia ni kalau tak ada guru. Maka sebab tu Allah hantar Rasul. Lepas Allah hantar Rasul, untuk betul baik manusia. Peringat balik. Peringat balik akan tempat kehidupan kita sebenarnya bukan di sini. Rumah asal kita adalah di alam lahut tu. Nak balik ke sana macam mana? Kalau kita tak ada guru yang kita nak ikut. Kita bukan tahu, beranak-beranak pun mak pak kita yang jaga kita. Mak bapak kita lah tolong besarkan kita sampai kita besar. Dah besar pula, dia tak nak layan mak bapak pula. Lagi berat. Jadi sama juga dengan perjalanan balik kepada Allah. Kena ada orang yang bawa. Kena ada mursyid, guru yang tunjuk jalan. Ini jalan dia. Ni pun kita pun sebahagian. Kita bukan mursyid, tapi kita nampak jalan tu. Kita ada jalan tu. So, kenapa kita tak nak ikut? So, jadi program ni, kita bawa sama-sama. Mudah-mudahan, jalan tu nampak lah. Kalau nak berkira duit ringgit lah nak datang, Allah, so kira lah. Ada setengah orang dia berkira. Pergi berkelah, pergi makan angin tak dikiranya. Makan beratus-ratus, tapi nak datang kuliah-kuliah program macam ni, kaki tu macam ada rantai kat kaki. Susah nak gerak. Begitu. Tapi tak apa, yang mana tak sempat datang, insya-Allah boleh pilih tempat-tempat lain pula yang kita akan buat lagi. Kita akan bergerak. Tengoklah apa yang Allah takdir kat kita. Kita ni pun bukan kita punya kuasa pun. Allah gerak, Allah harap kita pun buatlah. Ya? Okey, baik. Tu jadi, ada lagi dalam program tu, kita dah tubuh dah koperasi, dah dapat surat daripada SKM. Dan insya-Allah, kita nak meeting juga ahli lembaga koperasi. Sebab dalam koperasi ni juga penting, macam mana kita akan bekerja, berniaga dalam satu komuniti yang besar bagi membangunkan ekonomi umat Islam. Banyaklah dalam komuniti besok insya-Allah
Kita akan bagi taklimat apa aktiviti-aktiviti koperasi, program-program, projek-projek, konsesi-konsesi yang telah disediakan untuk koperasi Islamika Berhad. Dahsyat lah, Masya Allah. Saya tengok kan, sebelum melibatkan pihak istana pun dah bagi laluan lah. Kalau dapat je lesen, macam-macam konsesi dia orang bagi kepada koperasi. Pasal koperasi ni bukan milik individu, dia milik rakyat. Jadi, tak kisah kalau pihak istana bagi pun, bukan dapat ke individu, dapat kepada orang semua ramai. Sesiapa saja yang berada di dalam koperasi Islamika Berhad tu. So begitu je lah sekadar preview untuk program tu. Kita pun dah selalu dalam melalui online. Dan insyaAllah bila hari Ahad nanti kita batal lagi. Kita sama-sama duduk dalam satu program yang kita bincang tengok. Banyak benda kita nak kena cerita. Kan? Kita doa kat Allah. Mudah-mudahan Allah pilih kita. Kan? Allah pilih bukan senang lah. Nak pergi masjid pun kalau Allah tak pilih tak boleh pergi. Tengok baru ni apa jadi masa musim Covid. Masa musim PKP. Bukan semua orang Allah pilih. Ada yang kena duduk kat rumah. Ada yang kena halau pada masjid pun ada. Macam itulah keadaan dia. Jadi mengaji pun macam ni juga. Kalau Allah pilih kita, kalau Allah hendak kita jadi baik, Allah akan ambil kita. Ambil kita diletak di tempat yang mulia. Tempat yang baik. Tapi kalau Allah tak hendak kita, na'udzubillah. Itu kita takut. Yang ni paling kita takut. Takut Allah tak pilih kita. Nah, kita mintalah doa supaya Allah sentiasa memilih kita. Setiap kali benda kebaikan, Tuhan pilih kita dulu. Mudah-mudahan kita dapat bersama di program yang akan kita buat pada hari ini insyaAllah. Jadi, itu saja sekadar yang dapat saya bagi sedikit lah. Preview. Bukan nak mujuk, tak ada istilah pujuk. Benda ni kita maklum. Kita ajak, itulah dia dakwah. Dakwah ni mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Kalau yang benda mungkar kita cegah. Benda yang ma'ruf kita ajak yang benda kebaikan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadarihi wa miqdarihi al-azim.